majelis kita, Saudara Romo. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan saya ucapkan kepada seluruh para hadirin yang hadir pada pagi ini. Yang dihormati Presiden terhormat kita, Tan Sri Benden Ompong, yang kita hormati Presiden Lampung, yang berhormat Datuk Sri Panglima Prof. Madius Takau, Kepala Presiden Lampung yang berbahagia Datuk Donald Mujudin, dan Presiden Lampung, ahli-ahli Majelis Tertinggi Lampung, Tan Sri Mensi Sangga, Ngurusi Majelis Asia Lampung, rakan-rakan saya daripada kepimpinan Pakatan Harapan Negeri Sabah, daripada PKR yang saya kasihi, Mudohi Joseph Alex, merupakan naib pengurusi PKR Sabah dan juga ketua cabang PKR Penampang. Bersama-sama beliau, rakan saya, Saudara Syamsuddin Siddiq, Setiausaha PKR Sabah. Daripada Parti DAP Sabah, saya mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Tan Lifan, yang berhormat Ibu Daniel Sebang, rakan saya Saudara Chan. Terima kasih kerana bersama-sama pagi ini. Daripada Parti Amanah, yang berbahagia Puan Lahiru Atiku Urusi Amanah Sabah, yang berbahagia Tuan Hashim Setiausaha Amanah Sabah, dan juga Rosli bin Suhob. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada pagi ini. Saya juga lihat rakan kita Datuk John Manuda bersama-sama dengan KCCI. Terima kasih kerana bersama-sama pada pagi ini. Orang yang saya hormati, yang saya kasihi, dan saya gembira dapat beliau berada pagi ini di depan. Datuk Markus Mujing. Saya juga dikatakan bersama-sama dengan beliau hadir sama kita mengalukan kedatangan Datuk Paul Muhyiddin, di mana saya difahamkan apa putatan akan diterajui bersama dengan Datuk Paul Muhyiddin dan juga Datuk Markus Mujing. Terima kasih. Rakan-rakan lain yang saya lihat juga hadir, Datuk Ajib Galon, Saudara Adrian Kasimbang, Datuk Philip Kasimbang. Saya mohon maaf kalau saya tidak sempat untuk menyebut nama-nama rakan-rakan yang ada hadir juga pada pagi ini. Dan yang penting juga minta maaf kepada kita punya pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap sementara. Selamat pagi juga. Sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan semua hadirin. Ini adalah persidangan perwakilan Tritahunan APCO yang ke-16. Mungkin para perwakilan dan para jabatan semua sedar bahawa Naib Presiden yang berhormat Datuk Iwan Benedict tidak bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Beliau memohon maaf kerana tidak dapat bersama pada pagi ini, kerana beliau perlu ke Kuala Lumpur kerana mereka kabinet persekutuan mempunyai satu retreat yang penting. Semalam YB dan Timur ada bersama-sama dengan kami di malam perpaduan, bahkan malam perpaduan, di mana beliau ada mohon maaf menjelaskan bahawa beliau tidak dapat bersama-sama, dan beliau walaupun tidak bersama-sama, tapi hati dan semangat beliau tetap bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Beliau mengatakan bukan dia tidak mau datang, salahnya kalau dia tidak datang, karena pecat kami dari kabinet saja. Sebab ini adalah satu pemukiman yang penting, yang mana Perdana Menteri memastikan agar semua menteri kabinet hadir dalam pemukiman satu hari ini. Beberapa perkara yang penting yang perlu dibincangkan, yang perlu diputuskan oleh kabinet persekutuan. Walau bagaimanapun, Datuk Iwan Benedict akan bersama-sama
akan bersama-sama dengan perwakilan semua pada petang ini melalui maya secara Zoom. Beliau akan memberikan ucapan beliau melalui online pada petang ini. Oleh demikian, teruskanlah persidangan kita pada petang ini. Seperti yang saya katakan, ini adalah persidangan perwakilan perhitungan aku yang ke-16. Saya akan cuba betul-betul akan tidak membuat ucapan dasar, sebab kemarin dia cakap jangan ada ucapan panjang, kau buat ucapan dasar nanti. Jadi apapun dalam persidangan kita pada hari ini terdapat 6 usul yang akan dikemukakan. Salah satu usul yang penting yang saya percaya adalah di mana usul untuk menyokong dan untuk berterima kasih kepada kepada dua pemimpin utama kita. Yang pertama, saya ingin mengucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga kepada Tan Sri Bernard Dompok yang telah melepaskan jawatan Presiden terhormat. Dan pada masa yang sama, Datuk Lieutenant Marius Tangau akan mengambil alih jawatan Presiden terhormat aku. Inilah yang dilakukan oleh para perwakilan dan ahli-ahli. Kita inginkan kesinambungan kepimpinan lama dengan kepimpinan baru. Tan Sri Bernard Dompok, we have a long discussion about whether the usul, and ini adalah permintaan setelah berbincang. We don't want to miss your lovely voice, the smoothing voice, especially when the times are rough. So we want you to be always here with us. And with that, there is an usul that Tan Sri Bernard will take over the chairmanship of the Majelis Penasihat APCO. Ada juga beberapa usul yang akan dikemukakan selain daripada ucapan dasar Presiden. Saya mengalu-alukan agar perwakilan mengambil bahagian dalam pembahasan. Lebih-lebih lagi ucapan dasar Presiden. Saya tahu dalam keadaan sekarang ini berbagai cabaran. Apa dari persidangan kita yang ke-15 itu, kita pada waktu itu adalah sebagian daripada kerajaan. Kita juga menjadi pembangkang. Dan kini kita berada bersama-sama dalam kerajaan berbangsa. Satu perjalanan politik, satu pengalaman yang cukup mencabar. Ini saya boleh kongsikan. Dalam pengalaman yang mencabar ini mengajar kita. Yang mengajar kita bahwa aku perlu sentiasa bersedia. Aku perlu bersedia to adapt changes. We have to be prepared to accept and to face all these new challenges. Senario politik Malaysia ini sangat dinamis. Sekarang adalah kerajaan berkembang. Dalam dua usul yang akan dibincangkan, kita akan mengupas berkaitan dengan kepimpinan. Kita juga akan mengupas berkaitan dengan perkongsian dan bagaimana kita contribute in unity government. So I urge dan mohonlah agar semua perwakilan untuk hadir di sini. Di dalam waktu yang penuh cabaran ini, memang bukan senang menjadi pengalaman kita. Kita dengar macam-macam kritikan. Dalam masa kita menemui segala cabaran ini, kadang-kadang memang wujud berbeza pendapat, memang wujud kritikan, teguran dan pandangan-pandangan yang dilontarkan. Namun saya percaya dan saya yakin kesemua ini adalah disebabkan setiap kali aku
Betul atau tidak? Dan pemimpin aku, saya menyatakan kita sedia menerima dan amat terbuka menerima pandangan ketika yang diberikan. Tapi apa yang pasti, dan saya gembira melihat kehadiran ramai para perwakilan pada pagi ini dari setiap bahagian yang ada, bahwa kita masih fokus, setia dan konsisten dengan perjuangan aku. Tidak kira sama ada kita berada di blok pembangkang ataupun di blok kerajaan. Yang pasti kita perlu kekalkan perjuangan, konsistensi, dan juga pendirian terhadap segala isu yang kita perjuangkan sebelum ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan syabas kepada pahlawan-pahlawan kita dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini. Bukan senang, pengalaman yang amat baru bagi kami. Saya boleh katakan, aku seperti yang saya katakan, nama kita pun sudah progresif. Kita perlu bersedia untuk merubah cara pendekatan kita kepada rakyat. Saya masih ingat dalam kempen bersama-sama dengan Datuk Seri Manius, pertama kali saya lihat kempen kita di tamu, bawa speaker saja. Ini satu pengalaman baru untuk aku. Tapi inilah realiti politik sekarang. Pendekatan yang berbeza, kita perlu berani. Saya masih ingat bersama-sama dengan Pendahing Alex, YB Jani, Dato' Imon, dia berdiri di atas satu kotak kayu di food court berkempen. Terus terang, kita akui pengalaman pemimpin Hampo dan alih-alih Hampo berkempen seperti ini berbeza pendekatannya. Tetapi pendekatan ini berkesan. Dan inilah antara perbezaan-perbezaan yang saya katakan kita perlu bersedia. Jadi itu antara beberapa pengalaman yang saya kongsikan. Namun di dalam pilihan raya ini ramai yang mengatakan aku sudah tidak relevan. Ramai yang mengatakan bahwa dalam pilihan raya ini aku akan tertunggu. Namun kita tetap yakin, kita teruskan perjuangan kita, dan presiden kita dan bakal presiden kita yang telah membuktikan kepada pengkritik-pengkritik di luar sana bahwa aku masih relevan. Tidak melupakan juga pejuang-pejuang kita yang lain. Ini yang saya katakan. Saya ingin menjemputlah pejuang-pejuang kita ini yang lain ini, walaupun mereka masih belum berjaya, saya tidak cakap kalah, tetapi itu undi belum cukup lagi. Saya menjemput saudara Rowedi Lawrence untuk berdiri. Calon kita beri satu depan. Calon kita daripada di barat, Dr. Peter Anite. Dan kawan baik saya tahu dia berhabis bertulus-tulus dalam pilihan raya ini. Sampai semalam pun dia nyanyi lagu tema kempen pilihan raya ini. Saudara Felix Gosausa dalam bulan ini. Kita berbangga karena dengan kekangan, dengan kekurangan yang kita ada, tetapi kita dapat membawa suara, kita dapat menunjukkan sokongan yang diberikan kepada calon-calon. Inilah kebanggaan kita, dan inilah mengingatkan kita bahwa tidak kira apa rintangan ombak gelora semua, aku sentiasa relevan. Seperti Tan Sri Benen katakan, I want Bupati outlive me. Tan Sri, I am certain aku will outlive us all.
lagi berlaku. Transisi kepimpinan aku sekali lagi berlangsung. Sedar tidak sedar, ini adalah transisi kepimpinan generasi ketiga. Generasi ketiga. Daripada Tan Sri Mendopo kepada Yang Berhormat Datuk Wilfred Madius Tangau. Sekarang selepas persidangan pada hari ini, kita akan mempunyai presiden baru daripada generasi pemimpin yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict. Tidak berlebihan jika saya katakan kita adalah parti politik di Sabah yang mendahului transisi kepimpinan ini, yang berani, yang ikhlas, dan dibuat secara kekeluargaan. Itulah budaya kita di Parti Amanat. Our outgoing President Yang Berhormat Datuk Wilfred Madius Tangau, saya telah menjadi satu sahur beliau sejak 2018. I have sat next to him in so many meetings, in so many discussions, in so many campaigns, perjumpaan-perjumpaan bermacam-macam. Sewaktu berada di dalam kerajaan, sewaktu berada di dalam pembangkang, lebih-lebih lagi waktu berada dalam pembangkang, dan sekarang dalam kerajaan perpaduan ini. Saya boleh katakan ini. Every time that I sat with Datuk Madius in a meeting, tidak kiralah pemimpin nasional kah, pemimpin di Sabah kah, he will never stop to amaze me. Why I say that? Kerana kepimpinan dan cara beliau. Kerana setiap kali apa yang diutarakan, ia adalah sesuatu a new, I always learn a new perspective things lah daripada kepimpinan Datuk Seri Madius. Dan saya boleh katakan dalam Majlis Presiden Partai Harapan, di dalam mesyuarat perjumpaan dengan pemimpin-pemimpin nasional, beliau dan mereka semua amat menghormati pandangan-pandangan yang diutarakan oleh Datuk Seri Madius. Inilah kebanggaan kita, inilah kebanggaan Parti Amanat. Dan disebabkan itulah dalam usul kita juga Datuk Seri Madius Tangau sebagai Presiden Kehormat akan sentiasa bersama-sama dengan kepimpinan aku di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Jadi saya ingin menjemput semua ahli-ahli majlis tertinggi untuk berdiri. Saya ingin menjemput semua para hadirin untuk berdiri untuk kita memberikan penghargaan dan penghormatan kita terhadap pengorbanan perjuangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Thank you. Saya tidak akan cakap, saya akan rindu dia sebab dia akan sentiasa juga bersama-sama dengan kita. Bagi presiden, incoming presiden kita, walaupun beliau tidak ada di sini, tapi saya mengucap juga to our incoming presiden Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict. Saya mau share juga lah. Saya mau share. Memang beliau amat. I know he is very disappointed of not being with us today. And to be honest, I've given my view juga lah kepada beliau. But I understand. Beliau menjelaskan bukannya beliau tidak mau bersama. Beliau mau bersama dengan kita. Beliau tahu dan sedar kemungkinan akan ada yang mungkin akan bertikaikan, mungkin akan bertanya kenapa beliau ada di sini pada hari ini, hari bersejarah. Ya, tetapi beliau juga menjelaskan kepada kami semalam di dalam Majlis Perpaduan
beliau menjelaskan bukan tidak semestinya beliau berada di sini. Kita boleh berbincang, kita boleh bercakap sesama sendiri, kita boleh meluluskan usul, kita mendengar. Tetapi apa yang penting adalah untuk mendapat keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang terbaik untuk negeri kita, untuk rakyat kita, untuk negara kita. Retreat yang beliau terpaksa hadir adalah itu. Beliau ingin memastikan bahwa janji-janji, tawaran-tawaran manifesto daripada Pakatan Harapan ini deliver. Karena penting, antara janji-janji dan tawaran yang diberikan ini adalah pengembalian hak sabab. Dan kabinet perlu membuat dasar-dasar ini. Dan dalam pemukiman pada hari ini, inilah pentingnya. Kerana Sabah ada dua kabinet member. One of them is Datuk Iwo, and he wants to ensure, dia ingin pastikan semua suara-suara Sabah ini didengar. Beliau ingin pastikan semua hak-hak Sabah ini seperti yang dijanjikan dilaksanakan. Itulah Datuk Iwo. Saya pun kenal beliau. Saya tahu cara kerja beliau. Jika ada persoalan pertikaian berkaitan dengan komitmen dan cara kerja Datuk Iwo, saya pasti setiap pemimpin KMT di sini sedia mempertahankan cara kerja Datuk Iwo dan komitmen beliau kepada rakyat. Dan saya percaya di dalam transisi kepimpinan ini, setiap pemimpin yang ada, setiap ahli aku yang ada di sini akan bersama-sama dan menyokong Datuk Iwo Benedict untuk membawa aku ke depan di dalam era politik yang penuh dinamik dan progresif ini. Jadi saya rasa cukuplah sudah ucapan saya. It's not ucapan dasar kata Datuk. It's a narrative apa yang akan berlaku. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para perwakilan yang hadir pada pagi ini, kepada rakan-rakan, terima kasih sekali lagi. Dan ini saya ingin sampaikan, minta maaf, saya melihat kawan-kawan Pakatan Harapan di depan. Saya ingin katakan satu saja. Di dalam perjuangan batin semasa kita berada dalam pembangkang, banyak mempersoalkan alat tujuan. Alat tujuan di mana aku berada sampai sini. Kita telah membuat keputusan untuk bersama-sama membangun Pakatan Harapan. Dan daripada pengalaman kami berada dalam Pakatan Harapan bersama dengan barisan rakan-rakan yang berada di depan ini, keputusan itu tidak pernah kita pertikaikan. Kerana kita tahu jika kita berada di landasan yang benar, jika kita sentiasa mengikuti seperti apa yang diajar oleh Tan Sri Benen, remain true north, kita tidak akan sesat. We will never lose our way. Being Pakatan Harapan, walaupun macam-macam barang melanda, but we know, kita tahu, kita pasti, dan kita berada di landasan yang betul. Dengan berada di landasan yang betul, the result will come, and in the end, segala pengorbanan, segala perjuangan kita itu akan mendapat kesudahan yang kita inginkan. Jadi bagi pihak kepimpinan aku, saya ingin berterima kasihlah kepada rakan-rakan Pakatan Harapan kerana bersama-sama dengan kami, memahami kami, membimbing kami, mengajar juga kami beberapa perkara yang mungkin kami tidak sedar. Saya percaya kerjasama ini, persahabatan ini akan sentiasa berjalan. Dalam politik baru ini, Pakatan Harapan sama sudah menunjukkan kepimpinannya. Kenapa? Kita lihat ada mengatakan kita mengalami isu kestabilan politik sekarang ini. Saya tidak ingin komen sebab semua adalah kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang nyata, Pakatan Harapan negeri Sabah dengan pemimpin-pemimpinnya, dua wakil rakyat ada di sini, telah berkeras untuk memastikan cukup sudah, tidak wujud sudah satu kerajaan yang dibuat bukan mengungsi mandat rakyat. Dan kita mengakui inilah politik era baru yang kita mau. Mereka katakan kita tidak setuju. For me,
politik lama sedang mencari langkah untuk pegiat untuk memahami aspirasi rakyat pada masa ini. Ianya berbeza. Kita perlu bersedia, aku perlu bersedia. Jadi sekian dahulu ucapan saya pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir, kepada para perwakilan selepas acara kita pada pagi